Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah lagi. Baik, terima kasih kepada semua yang memberi komen. Ada juga yang membuatkan saranan supaya saya membacakan dahulu kemudian bacakan kemudian. Terima kasih atas saranan itu. Tapi ingin saya terangkan di sini konten yang saya buat kat sini, style dia adalah di mana saya akan membaca dan kita ibarat macam tuan-tuan semua membaca bersama-sama dengan saya. Jelas kat situ. Saya tak nak nanti bila saya baca kemudian saya bacakan balik semula, dia punya feel tu dia tak ada suspend. Dia ada suka, dia ada duka, dia ada gelak, dia ada ketawa. Jadi saya nak bacakan sama-sama. Orang kata biar saya sendiri ni. Orang kata apa benda nak jadi lepas ni, apa benda nak jadi lepas ni. Faham tak? Maksud saya macam itulah. Itulah agak harap penjelasan ni dapat difahami semua ya. Baiklah, semoga kepada semua pendengar cerita daripada saya ni dimurahkan rezeki, kita semua dimurahkan rezeki, diselamatkan daripada azab kubur, insya-Allah dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baik, kita akan teruskan dengan kisah daripada segmen Himpunan Kisah Mistik. Pada tahun 1970-an, bapa saya iaitu Pardi bekerja sebagai penerbang balak di Sabah. Paman Mukri iaitu pakcik saya yang sebelum itu telah bekerja selama 1.5 tahun adalah orang yang mengajak bapa untuk bekerja sebagai penerbang balak sepertinya. Kerja sebagai penerbang balak memang tidak selalu berada di rumah dan di sisi keluarga. Bapa hanya balik ke Tawau di mana keluarga kami tinggal sesekali sahaja. Ada kalanya 2 bulan sekali dan ada kalanya 3 bulan sekali. Bapa saya tinggal di rumah kongsi balak di dalam hutan bersama dengan puluhan rakan sekerjanya yang lain. Aktiviti bapa pada waktu siang adalah bekerja menebang balak. Kata bapa, pada tahun 1970-an, tak ada pun TV di rumah kongsinya. Ketika itu, TV dikategorikan sebagai barang mewah. 70-an. Tak dinafikan tahun 80-an macam tu Kat sini siapa? Siapa yang apa benda saya nak cakap siapa yang dekat sini yang jenis sorok TV bila orang daripada nak check lesen TV? Bagi adik-adik yang mana yang tak tahu dulu-dulu TV kena pakai lesen tau. Ada lesen TV, lesen radio. Radio pun tak ada. Kalau bosan, bapa dan kawan-kawannya akan bersembang, bermain dam atau memancing di belakang rumah kongsi mereka. Pada satu malam, di bawah remang-remang bulan, ketika bapa, Paman Mukri dan 4 orang kawannya memancing, seorang daripada kawannya ternampak seperti ada seorang perempuan dan seorang budak di kawasan rumah kongsi mereka. Dari jarak kira-kira 100 meter, wajah perempuan bersama budak kecil itu sukar sangat untuk dicam. Ini ditambah lagi dengan lori-lori balak dan jentera lain yang menghalang penglihatan mereka. Bapa dan kawan-kawannya heran. Mengapa seorang perempuan dan budak kecil sekitar 3 tahun boleh berada di kawasan rumah kongsi mereka? Macam mana mereka boleh kemari? Mereka ni datang naik apa? Masing-masing bertanyakan sesama sendiri. Menurut bapa, memang tak logik langsung bila seorang perempuan bersama seorang budak kecil berada di kawasan rumah kongsi mereka yang jauh ke dalam hutan tebal yang letaknya hampir 95 km dari jalan besar. Ni dah lebih 2 marhalah ni. Memang tak logik ni. Setahu bapa dan kawan-kawannya, di sekitar kawasan pembalakan itu memang tak ada satu pun penempatan. Kampung yang terdekat pun berjarak kira-kira 100 km. Jauh. Memandangkan banyak sangat soalan yang bermain di kepala mereka, bapa
Paman Mukri serta kawan-kawannya meninggalkanlah joran dan mula berjalan ke arah rumah kongsi. Tujuannya untuk memastikan siapakah perempuan dan budak kecil tadi. Sesampainya mereka di rumah kongsi, bapa, Paman Mukri dan 4 kawannya memberitahu pekerja-pekerja yang berada di situ tentang apa yang mereka nampak ketika memancing tadi. Hairannya, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang nampak kehadiran perempuan dan budak kecil itu. Macam mana bapa saya, Paman Mukri dan rakan-rakan yang lain yang sedang memancing dari jarak yang agak jauh boleh nampak, tetapi mereka yang duduk berehat di rumah tersebut tak nampak. Boleh dikatakan semua penghuni melepak di beranda yang terbuka. Kalau hendak diikutkan, mereka memang boleh nampak dengan mudah. Serius, ni memang pelik. Disebabkan tidak berpuas hati, kesemua mereka mencari tetamu tadi, namun tidak berjumpa. Bukan sahaja tak ada, malah kesan-kesan tapak kaki perempuan dan budak kecil itu juga turut tidak ditemui. Siapa perempuan dan budak kecil tu? Masing-masing berasa heran. Ada juga antara mereka yang mengatakan yang itu adalah hantu. Logik juga. Kalau dah nampak susuk tubuh dan bila dicari tidak ada, sudah tentu tetamu itu adalah hantu. Mereka sepakat mengatakan demikian. Kisah seorang perempuan dan budak kecil yang muncul di kawasan rumah kongsi balak tidak berakhir begitu sahaja. Namun kali ini lebih mencabar. 3 hari selepas kemunculan 2 susuk yang tidak dikenali itu, mereka datang semula. Bapa saya, Paman Mukri dan 4 kawannya yang memang suka memancing bila bulan mengambang, kali ini diuji sekali lagi. Namun kemunculan mereka berdua kali ini bukanlah di kawasan rumah kongsi, tetapi kira-kira 30 meter dari jarak bapa dan kawan-kawannya. Disebabkan jarak yang agak dekat itu, wajah perempuan dan budak kecil itu agak jelas sedikit. Setelah Paman Mukri amati betul-betul, dia terperanjat. Manakan tidak, wajah perempuan itu seiras Marpu'ah dan budak kecil itu adalah Zainab. Nak tahu tak siapa mereka? Marpu'ah adalah Mama. Oi, dia tu bukan tulis Mama. Kenapa dia tulis Mama? Oh, sebutan Sabah kot. Baik, saya ulang. Hendak tahu tak siapa mereka? Marpu'ah adalah mama, iaitu emak saya, dan Zainab adalah kakak sulung saya. Pada mulanya bapa tak perasan. Setelah diberitahu oleh Paman Mukri dan bapa saya mula amati betul-betul. Memang benar kata Paman Mukri. Bapa terkejut. Macam mana mereka boleh berada di hutan itu pada malam-malam begini dan jauh dari kampung halaman kami di Tawau? Pada awalnya bapa saya agak ragu-ragu. Bapa cuba merapati mereka berdua, namun dihalang oleh Paman Mukri dan rakan-rakan yang lain. Mereka kata biarkan saja perempuan dan budak kecil itu di situ. Jangan dikacau mereka. Mereka bukan isteri dan anak kau tu bah. Mereka itu bukan manusia lah Pati, kata Paman Mukri. Betul apa kata pakcik saya itu. Mana mungkin mama dan kakak sulung saya ke kawasan rumah kongsi balak pada malam-malam macam ni? Kalau ada apa-apa kecemasan pun, mana mungkin kedua mereka boleh sampai ke dalam hutan begini? Atas nasihat Paman Mukri dan kawan-kawannya yang lain, bapa hanya memerhatikan saja perempuan dan budak kecil itu di situ. Bapa kini yakin yang mereka itu bukanlah isteri dan anaknya, tetapi adalah jin ataupun makhluk halus. Kejadian kemunculan mama dan kakak saya di dalam hutan itu menggemparkan pekerja rumah kongsi balak. Beberapa orang penghuni yang sebelum ini ragu-ragu mengenai cerita seorang perempuan dan budak kecil yang muncul di kawasan rumah kongsi sebelum kejadian kedua ini, sekarang telah mula mempercayainya. Ada yang mengatakan mungkin mama dan kakak saya di kampung dalam kesusahan. Sebab itu, mereka datang ke dalam hutan tebal untuk mencari bapa saya. Namun tanggapan itu dinafikan oleh Paman Mukri. Pakcik saya kata jangan percaya pada benda-benda tahyul. Itu semua adalah jelmaan tertentu yang bertujuan mengganggu bapa saya. Gangguan terhebat yang bapa alami adalah kemunculan mama dan kakak sulung saya buat yang kali ketiga. Malam itu bapa dan kawan-kawannya tidak pergi memancing walaupun waktu itu bulan mengambang. Sebaliknya mereka hanya duduk bersembang sahaja. Bapa mula sibuk membaiki peralatan memancingnya. Kemudian bapa keluar ke stor yang terletak beberapa meter di tepi rumah kongsi untuk mengambil pelayar.
Ketika bapa keluar, alangkah terperanjatnya dia bila mamak dan kakak sulung saya tercegat di hadapan pintu stor. Mamak merayu pada bapa supaya pulang ke rumah kerana katanya dia dan kakak sering teringatkan bapa. Kakak saya juga katanya sering menangis tidak berhenti-henti kerana rindukan bapa. Mamak suruh bapa saya mengikutnya balik ke kampung. Entah macam mana, bapa tidak dapat berfikir panjang ketika itu. Mamak masuk ke celah-celah lorong sunyi menuju ke hutan tebal bersama dengan kakak sulung saya tu. Bapa mula mengikuti mereka dari belakang. Tanpa bapa sedari, rupa-rupanya ada beberapa orang kawan sekerja memerhatikan gelagatnya itu. "Weh, Pardik! Weh, Pardik! Mau ke mana kau, bah?" teriak seorang kawan bapa dari arah rumah kongsi apabila dia melihat bapa mula menuju ke dalam hutan. Teriakan itu menarik perhatian kawan-kawan yang lain. Namun begitu, bapa tidak menghiraukannya. "Gila ini, Pardik. Siap panggil?" "Sia tu saya." "Siap panggil? Dia terus saja masuk hutan. Anda dengar saya jerit kah?" "Palui." Itu saya tambah. Rungut kawan bapa saya tadi. Bapa seolah-olah tidak mendengarnya. Melihatkan keadaan itu, ramai lagi yang turut menjerit mencegah bapa saya daripada masuk ke dalam hutan. Paman Mukri yang melihat adiknya mula menuju ke hutan terus berlari mendapatkannya bersama 6-7 kawan yang lain. Sesampainya di lokasi bapa berada, Paman Mukri menyuruhnya berhenti. Bapa menoleh ke arah Paman Mukri. Dia ternomo ke pacik saya dalam-dalam, kemudian terus bergerak ke dalam hutan. Melihatkan keadaan itu, Paman Mukri terus menerkam bapa dan memegang dengan kejap antara tangan adik ketiganya itu. Bapa saya meronta-ronta. Rontaan bapa yang kuat membuatkan genggaman Paman Mukri ke atasnya terlepas. Kawan-kawan lain yang melihat keadaan itu terus mengepung bapa. Yang menghairankan, bapa saya dapat melepaskan diri walaupun dipegang dan dikepung oleh kawan-kawannya, lalu terus berlari menuju ke dalam hutan. Kesemua yang memegang bapa saya terjatuh setelah ditolak olehnya. Mereka memang berasa pelik. Dari mana bapa mendapat kekuatan sehingga 6-7 orang yang memegangnya boleh terlepas? Mereka cuba mengejar bapa, namun dia telah gaib ke dalam hutan tebal. 2 kawan yang lain segera balik ke rumah kongsi dan memberitahu kawan-kawan yang lain. Malam itu juga, hampir kesemua penghuni rumah kongsi keluar mencari bapa. Tidak bernasib baik. Dalam keremangan cahaya bulan pun, mereka tidak menemui bapa. Setelah 3 jam usaha mencari bapa gagal, mereka memutuskan untuk kembali semula ke rumah kongsi. Esoknya, semua pekerja balak itu tidak bekerja. Pengurus syarikat balak itu mengarahkan ke semua kaki tangan mencari bapa yang hilang. Dipendekkan cerita, setelah mula mencari sejak pagi, akhirnya bapa saya ditemui di pinggir sungai kira-kira 15 km dari rumah kongsi balak itu. Keadaan bapa ketika itu ditemui amatlah lemah. Dia terbaring betul-betul di tepi sungai. Menurut Paman Mukri, nasib baik bapa ditemui sebelum air sungai pasang. Kalau air ketika itu pasang, kemungkinan bapa akan dihanyutkan. Keadaan sungai yang lebar dan berjeram juga memungkinkan bapa sukar menyelamatkan dirinya jika dihanyutkan air. Menurut cerita bapa, dia seperti terpukau dengan panggilan isteri dan anaknya itu. Ketika itu, dia yakin yang memanggilnya adalah mama dan kakak sulung saya. Bapa pun menurut panggilan tersebut. Bapa sendiri tidak sedar yang dia sudah bergerak jauh ke dalam hutan. Sampai satu peringkat, mama dan kakak sulung saya itu gaib. Bapa saya hilang jejak mereka. Kebetulan ketika itu, bapa sudah berada di tepi sungai. Dan ketika itulah dia baru tersedar. Bapa heran macam mana dia boleh berada di situ. Disebabkan terlalu letih, bapa minum sedikit air sungai dan mula berehat di situ sebelum terlelap kerana keletihan. Apabila ditanya, tahukah bapa yang dia mampu melawan kudrat 6-7 orang yang memegangnya ketika mula menuju ke dalam hutan? Bapa jawab, dia tak sedar tu semua. Setelah mengalami kejadian pelik itu, pengurus syarikat pembalakan tempat bapa bekerja mengarahkan supaya bapa tidak dibiarkan bersendirian. Manalah tahu, takut-takut kejadian yang serupa berulang kembali. Sambil malu-malu, menurut mama saya pula, ketika itu dia memang rindukan bapa.
namun rindu sekadar rindu sahaja. Tidaklah sampai menangis meraung. Cuma kakak sulung saya sahaja yang kerap menangis bertanyakan bapa. Hampir setiap malam kakak menangis inginkan kehadiran bapa. Ketika itu perhubungan memang sukar. Hendak kirim surat, tiada pejabat pos di situ. Hendak telefon, lagilah jauh sekali. Persoalannya, adakah jin atau syaitan mengambil kesempatan dengan situasi ini? Atau adakah itu korin mama dan kakak sulung saya? Hanya Allah yang tahu. Kisah yang nak saya ceritakan ini berlaku kira-kira 6 tahun lalu, iaitu ketika saya dalam semester pertama, tahun pertama di sebuah institusi pengajian tinggi di sekitar daerah Bangi, Selangor. Kalau belah Selangor ni macam tahu je kan? Tak payahlah saya sebutkan IPT dan kolej yang mana satu itu secara spesifik. Nanti adik-adik junior takut pula. Silap-silap nanti akan kena saman. Jadi biarlah dirahsiakan. Baik, penyampai ni dia nak rahsiakan, tapi rasa dia nak ada clue tu. Sebagai pelajar baru, saya dan rakan-rakan lain sering dibuli oleh pelajar senior. Maksud saya, buli di sini adalah daripada segi penggunaan bilik basuh pakaian. Kalau saya sedang basuh pakaian pada waktu petang atau balik lepas kuliah, pasti ada saja pelajar senior yang datang. Terpaksalah saya bagi laluan kepada mereka. Bukan saya saja, pelajar baru lain juga terpaksa beri laluan kepada pelajar senior untuk menggunakan pangkin basuh baju. Padahal pangkin basuh itu sikit punya berat dan panjang. Masalahnya, mereka selalu datang membasuh pakaian beramai-ramai. Habis tempat basuh yang luas itu ditaklukinya. Satu lagi, pelajar senior juga pantang mendengar ada bunyi orang memberus pakaian. Mereka akan menjenguk. Kalau yang sedang basuh itu pelajar baru macam saya, sudah pasti mereka akan minta tolong saya supaya basuhkan pakaian mereka sekali. Disebabkan itu, maka ramai pelajar junior lain membasuh pakaian pada waktu lain supaya tak bertembung dengan pelajar senior. Biasanya, saya dan kawan-kawan lain membasuh pada waktu malam, larut malam ataupun awal pagi. Saya dan kawan-kawan rapat memilih untuk membasuh pakaian pada awal pagi. Waktu-waktu macam ini pelajar lain memang jarang membasuh pakaian. Maklumlah, awal pagi, tentu mereka dah lelap. Tak ada pun pelajar-pelajar senior yang akan kacau. Membasuh secara beramai-ramai, itulah kegemaran saya dan kawan-kawan sekepala yang lain. Memang sengaja kami buat macam tu. Di samping seronok, sekurang-kurangnya dapat menghilangkan rasa bosan. Ada juga teman bersembang. Meriah. Pada satu awal pagi, kawan-kawan rapat saya semua tak ikut membasuh bersama dengan saya. Malin, nama dia Malin balik kampung sebab kakaknya nak kahwin. Sherry pula balik Melaka. Zian, Alin, Mandy dan Hajar semua ada di bilik masing-masing. Mereka tak ada pakaian yang hendak dibasuh. Suraya pun sama, tak ada pakaian yang nak dibasuh. Cuma katanya dia akan temankan saya kalau saya tak ada kawan nak basuh pakaian nanti. Tapi dia datang lambat sikit sebab nak siapkan esei yang nak kena hantar pada hari esok. Mau tak mau terpaksalah saya membasuh pakaian seorang diri. Dah 5 hari pakaian saya terendam dalam baldi di bilik membasuh. Kalau nak tunggu mereka semua, jawabnya pusuklah baju saya tu nanti. Jadi saya ambil keputusan untuk membasuh sendirian sambil mengharapkan Suraya datang cepat temani saya. Barulah best. Dalam masa yang sama, seram juga babe. Dini hari itu, melangkah masuk ke ruang basuh pakaian saja dah terbau busuk. Ini mesti pakaian saya yang dah 5 hari terendam tu. Baunya memang teruk. Bertambah lagi bila pakaian itu saya angkat satu persatu. Mau tidak mahu saya basuh sajalah sambil menikmati baunya yang teruk itu. Memang padan dengan muka. Setelah 2 helai baju dan sehelai jeans dibasuh, ekor mata saya terperasan seolah-olah ada seorang lelaki memerhatikan saya. Ini memang pelik. Kenapa ada lelaki dalam asrama pelajar perempuan? Dalam bilik membasuh pula tu. Saya lihat dia duduk di penjuru pangkin basuh pakaian, berjarak kira-kira 7 meter dari saya. Harap-harap ini hanyalah mainan perasaan saya sahaja. Jadi, saya tak berapa nak layan sangat. Sambil dalam hati terus mengharapkan kedatangan Suraya. Dah kenapalah lambat sangat Suraya nak datang ni? Telefon bimbit pun tidak saya bawa. Kalau bawa, sekurang-kurangnya saya boleh telefon dia. Bulu tengkuk saya dah mula meremang. Dalam seram-seram itu, saya beranikan diri menoleh ke perlahan-lahan ke arah susuk tubuh itu. Ya, memang sah.
Memang perasaan saya sahaja. Tak ada pun orang lelaki yang sedang duduk di situ. Memang lega rasanya. Tapi bila saya mula khusyuk membasuh baju, dari ujung ekor mata saya jelas kelihatan susuk tubuh seorang lelaki tua sedang duduk di bucu pangkin. Haish, ini biar betul. Tadi saya toleh tak ada. Ini ada balik. Saya nekat. Kali ni saya nak toleh, dan kalau ada saya akan menjerit. Biar lelaki tu lari dan kawan-kawan yang mendengar cerita saya tu datang ke bilik basuh pakaian ni. Kalau tadi saya toleh secara perlahan, tapi kali ni saya toleh cepat-cepat. Konon-kononnya biar dia terkejut. Alangkah terperanjatnya saya. Betul apa yang hujung mata saya saksikan. Sekarang ini, sekujur susuk tubuh lelaki melebihi separuh umur sedang duduk bersila, kira-kira 7 meter dari saya. Saya terkejut, terkedu. Dah tak ingat nak menjerit seperti mana yang saya rancang sebelumnya. Lembik kaki ini, getar lutut ini, meremang segala bulu rumah ini, menggigil tangan, semuanya lemah. Mulut saya terketar-ketar, nak baca apa pun tak keluar. Memang masa tu ya Allah, Tuhan saja yang tahu perasaan saya ni. Nak bergerak tak boleh, nak menjerit, suara tak keluar. Nak baca ayat Al-Quran, butiran ayat-ayatnya entah apa-apa saja yang keluar. Pendek kata, apa pun tak menjadi. Badan saya menjadi longlai. Saya terus pingsan. Apabila sedar, saya dapati saya sudah berada di bilik Alin. Ada 7 orang kawan lain yang berada di situ. Kepala saya diriba oleh Mandy. Tangan kanan dan kiri dipegang erat oleh Suraya dan Zian. Saya juga dapat rasakan kesan-kesan air di muka. Mungkin kawan-kawan mengelap muka saya dengan air semasa saya pingsan tadi. Alin kata, awalnya dia saja nak temankan saya basuh pakaian. Sebab sebelum itu ada bunyi orang memberus pakaian. Tapi kemudian tiba-tiba senyap dan ada bunyi seperti baldi jatuh ke lantai. Itulah sebabnya Alin datang meninjau. Apabila sampai, dia terkejut bila melihat saya terbaring di lantai. Setelah lebih kurang 6-7 minit ditenangkan sambil diberi minum oleh Hajar, saya mula bercerita apa yang telah berlaku. Mereka terkejut dengan cerita saya. Sebenarnya, walaupun susuk tubuh lelaki separuh umur itu betul-betul memeranjatkan saya, tapi yang lebih membuatkan saya terperanjat ialah sebenarnya dia terawang-awang. Itu yang menyebabkan saya terus pingsan. Selepas kejadian itu, apabila hendak membasuh pakaian, kami akan membasuh beramai-ramai, sekurang-kurangnya 3 orang. Jadi taklah lelaki separuh baya itu datang mengganggu. Memang betul pun, sejak kami membasuh pakaian beramai-ramai, tak ada lagi gangguan lelaki yang berawang-awangan itu. Jadi, kepada pelajar-pelajar perempuan yang tinggal di sebuah kolej DIPT di sekitar daerah Bangi itu, berhati-hatilah ketika membasuh di bilik basuh pakaian. Nasihat saya, basuhlah pakaian beramai-ramai. Harap-haraplah juga agar lelaki tua tersebut tidak mengganggu lagi.